Saya Nurfarzana binti Ismail akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Teknik Saka Membantu Guru Mengajar Kemahiran Menulis Ayat Tunggal dengan Pelaksanaan Predikat. Baiklah, kita lihat pada pengenalan. Penyataan telah dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008 menyatakan bahawa kebanyakan ayat yang dibina oleh murid yang menduduki UPSR tidak mengikut penggunaan tata bahasa yang betul serta tidak gramatis. Menurut Cik Zanariah dan Fazilah 2011 pula, kemahiran menulis merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan tugas mencabar bagi guru dan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, kajian tindakan yang telah saya laksanakan ini merupakan kajian tentang kemahiran menulis. Fokus kajian saya telah membagikan kepada 3 fokus kajian, iaitu pemilihan fokus kajian, pengumpulan data awal dan tindakan. Bagi pemilihan fokus kajian, berdasarkan refleksi PDP yang lepas, saya mendapati bahawa terdapat murid tahun 4 yang masih lemah menulis ayat. Sedangkan mereka berada di tahun 4, mereka sepatutnya telah dapat membina ayat majmuk. Namun begitu, mereka hanya mampu menulis ayat tunggal tanpa ada perluasan ayat tunggal tersebut. Jadi, bagi membantu murid menulis ayat tunggal dengan keterangan lebih lanjut, saya telah menjalankan untuk memfokuskan kepada kemahiran menulis ayat tunggal dengan pelaksanaan predikat, meskipun mereka belum lagi dapat menguasai kemahiran menulis ayat majmuk. Bagi pengumpulan data awal, saya telah menemubual secara ringkas bersama guru bahasa Melayu. Seterusnya, saya melihat pada latihan menulis ayat. Pengumpulan data awal juga saya telah membuat pemerhatian turut serta, itu masuk ke dalam kelas dan melihat sendiri pustikan kajian tersebut dan melihat pada markah peperiksaan bahasa Melayu penulisan, iaitu semua pustikan kajian di bawah 50% markah peperiksaan itu tidak mencapai markah lulus. Bagi tindakan pula, saya telah menggunakan model kajian penyelidikan, iaitu model Stephen Kemis dan McTaggart. Baiklah, bagi tindakan terdapat 4 fasa utama, iaitu fasa merancang. Fasa pertama itu fasa merancang. Saya telah mengenal pasti beberapa orang murid tahun 4 yang sering menghadapi masalah membina ayat. Jadinya saya telah merancang untuk menghasilkan teknik saka bagi membantu murid menulis ayat tunggal dengan keterangan yang lebih lanjut, iaitu menulis ayat tunggal dengan perluasan predikat. Pada fasa kedua, itu fasa bertindak, saya telah mengumpul hasil kerja murid berkaitan penulisan ayat serta melaksanakan PDP dengan menggunakan teknik saka. Pada fasa yang ketiga, iaitu fasa memerhati, saya telah mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan yang telah saya laksanakan. Dan bagi fasa yang keempat, iaitu fasa merefleksi, saya telah mereflek proses PDP yang dijalankan untuk memastikan adakah objektif kajian dapat dicapai. Seterusnya, menjawab soalan kajian saya, dan saya ingin melihat kelemahan serta kelebihan kajian yang telah saya laksanakan. Baiklah, bagi objektif dan soalan kajian. Objektif kajian memperihalkan amalan penambahbaikan pedagogi guru menggunakan teknik saka dalam membantu murid menguasai kemahiran menulis ayat tunggal dengan perluasan predikat. Bagi soalan kajian pula, bagaimanakah teknik saka dapat meningkatkan amalan pengajaran guru dalam membantu murid menguasai kemahiran menulis ayat tunggal dengan perluasan predikat. Baiklah, bagi peserta kajian, saya telah memilih peserta kajian, iaitu murid tahun 4 dari kelas yang sama, iaitu murid yang mempunyai masalah tidak dapat membina ayat tunggal dengan perluasan predikat yang betul dan tepat, sedangkan mereka berada di tahap 2, iaitu tahun 4. Bilangan peserta kajian, iaitu 5 orang peserta kajian, 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Justifikasi pemilihan, iaitu berdasarkan pada buku latihan, perbincangan dengan guru bahasa Melayu dan seterusnya lembaran kerja sebelum kajian tindakan ini dilaksanakan. Baiklah, bagi pelaksanaan kajian, saya telah menjalankan satu sesi PDP selama 60 minit dan saya telah memfokuskan pada 3 langkah ini kerana langkah ini merupakan langkah saya mengaplikasikan teknik saka saya. Itu langkah pertama, pengecaman, langkah 2, aplikasi, dan langkah yang ketiga iaitu pengukuhan. Bagi langkah yang pertama, itu langkah pengecaman.
saya akan menerangkan tentang ayat tunggal dan apa pula ayat tunggal dengan perusahaan predikat. Jadi saya meminta peserta kajian untuk menampal kad perkataan mengikut kategori kata nama, kata kerja, kata sernama dan alat berdasarkan ayat yang telah saya paparkan di hadapan untuk mereka melihat sendiri perbezaan ayat tunggal dan ayat tunggal dengan perluasan predikat. Baiklah, pada langkah yang kedua, itu langkah mengaplikasi. Setelah mengaplikasi itu, saya telah menerangkan teknik SAKA kepada peserta kajian saya, iaitu teknik SAKA merupakan akronim bagi S untuk siapa, A untuk aktiviti, K untuk kawasan dan A untuk alat. Terdapat 3 variasi ayat yang boleh dibina, sama ada SAK, SAA atau SAK. Apabila peserta kajian menulis salah satu variasi atau ketiga-tiga variasi tersebut, maka peserta kajian telah mencapai ciri-ciri ayat tunggal dengan perluasan predikat. Jadi saya telah meminta pada langkah ini juga saya telah meminta peserta kajian untuk menghafal teknik SAKA berserta maksud menggunakan irama ikan kekek. Itu saya telah menghasilkan satu lirik untuk memudahkan peserta kajian untuk menghafal teknik SAKA. Dan seterusnya saya telah mengedarkan lembaran kerja yang mengandungi gambar berserta kajian teknik SAKA. Pada langkah ketiga, itu langkah pengukuhan. Saya telah mengedarkan lembaran kerja yang mengandungi gambar berserta jadual kosong. Peserta kajian diminta untuk melengkapkan jadual dengan teknik berserta menulis ayat tunggal dengan perluasan predikat. Dan seterusnya saya mengedarkan lembaran kerja pengayaan. Bagi langkah-langkah tindakan, kaedah mengumpul data, saya telah menggunakan 3 instrumen kajian, iaitu pemerhatian, soal sidik dan analisis dokumen. Bagi cara mentadbir instrumen kajian pemerhatian, saya telah merakam video sesi PDP menggunakan teknik SAKA dan telah menggunakan borang senarai semak. Bagi instrumen kajian soal sidik, saya telah mengedarkan 2 borang soal sidik, iaitu borang soal sidik A, iaitu tentang latar belakang peserta kajian, dan borang soal sidik B, itu tentang maklum balas alat tindakan yang telah saya jalankan. Dan bagi mentadbir instrumen kajian analisis dokumen, saya telah memberi latihan menulis ayat tunggal perluasan predikat sebelum dan selepas tindakan. Cara saya menganalisis data, iaitu pemerhatian, saya telah menganalisis secara deskriptif dan jadual peratusan. Bagi soal sidik, saya telah menganalisis secara deskriptif dan juga jadual peratusan. Bagi analisis dokumen, saya menggunakan jadual peratusan dan graf perbandingan untuk melihat bilangan ayat tunggal dengan perluasan predikat yang dimiliki sebelum dan selepas tindakan. Baiklah, ini merupakan dapatan kajian pemerhatian, iaitu saya semak. Okay, ini saya semak yang telah saya dapat bagi borang soal sidik B. Okay, ini merupakan maklum balas daripada peserta kajian saya. Dan bagi analisis dokumen lembaran kerja sebelum, kita dapat lihat di sini ayat tunggal dengan perluasan predikat dan bina bilangan ayat tunggal sebelum tindakan dilaksanakan. Peserta kajian hanya mampu menulis 1 hingga 2 ayat tunggal dengan perluasan predikat saja. Selebihnya mereka hanya menulis ayat tunggal yang mempunyai 1 subjek dan 1 predikat tanpa keterangan lanjut ayat tunggal tersebut. Tetapi selepas melaksanakan tindakan, bilangan ayat tunggal dengan perluasan predikat dilihat telah meningkat. Semua peserta kajian berjaya menulis 5 ayat tunggal dengan perluasan predikat. Baiklah, perbincangan dapatan kajian. Perbincangan dapatan kajian ini adalah untuk melihat sejauh manakah teknik SAKA ini berjaya menjawab soalan kajian saya, seterusnya mencapai objektif kajian. Jadi saya telah membahagikan pada 3 aspek, iaitu kesan terhadap guru, kesan terhadap peserta kajian dan keberkesanan alat tindakan itu teknik SAKA tersebut. Baiklah, kita lihat kepada keberkesanan. Kesan terhadap guru, motivasi guru meningkat, peserta kajian memberikan respon yang baik sepanjang sesi PDP. Ini dapat dilihat pada saya semak, 100% murid peserta kajian memberi balas yang baik, dapat mewujudkan suasana PDP yang menyeronokkan. Hal ini dimana kerana saya telah mengajar mereka untuk menyanyi, untuk menghafal teknik SAKA dengan nyanyian. Dan yang ketiga, peserta kajian menunjukkan kesungguhan untuk mempelajari teknik SAKA. Kita dapat lihat melalui sana semak ini, 100% menunjukkan kesungguhan peserta kajian. Bagi kesan terhadap guru, itu kalkulasi yang baik. Peserta kajian fokus semasa sesi PDP menggunakan teknik SAKA. Ini dapat lihat melalui sana semak. Murid membuat perkara lain ketika guru mengajar. Jadi saya dapat lihat semua murid fokus ketika saya mengajar. Yang ketiga, membantu guru mencapai objektif PDP dengan mudah dan berkesan kerana
fikir berjaya membina 5 ayat tunggal dengan proses predikat. Kita lihat pada lembaran kerja. Okey, ini merupakan salah satu contoh peserta kajian yang telah berjaya membina kelima-lima ayat ini dengan ayat tunggal dengan proses predikat menggunakan dua variasi teknik saka, iaitu SAK dan SAKA. Dan yang keempat, memudahkan tugas guru. Guru hanya mengajar peserta kajian untuk mengingat teknik saka. Bagi kesan terhadap peserta kajian pula, mereka berasa seronok dan bermotivasi kerana mereka menghafal menggunakan lagu dengan irama ikan kikik sebentar tadi. Peserta kajian seronok kerana teknik ini mudah untuk dihafal dan diaplikasikan. Kita dapat lihat pada soal selidik bahawa mereka bersemangat terus belajar menggunakan teknik saka dan gembira menggunakan teknik saka. Seterusnya dapat menulis ayat tunggal perasaan predikat pada setiap lembaran kerja. Okey, ini merupakan lembaran kerja pertama, kedua dan ketiga. Peserta kajian ini menunjukkan bahawa setiap lembaran kerja tersebut, peserta kajian ini dapat menulis ayat tunggal dengan perasaan predikat kerana menggunakan teknik saka yang telah saya ajar dalam kajian ini. Yang kedua, menguasai kemahiran. Peserta kajian dapat menguasai kemahiran menulis ayat tunggal perasaan predikat. Kita dapat lihat pada latihan pengayaan. Pada latihan pengayaan ini, jelas dapat lihat bahawa peserta kajian berjaya membina kelima-lima ayat ini menggunakan ayat tunggal dengan perasaan predikat. Baiklah, mengekalkan fokus peserta kajian. Peserta kajian perlu mengingat semula teknik berserta maksud setiap kali hendak menulis ayat tunggal dengan perasaan predikat. Baiklah, kenapa teknik saka ini mengekalkan fokus? Kerana peserta kajian perlu ingat semula teknik saka dan menulis seperti dalam kotak ini, tulis siapa, aktiviti, kawasan, alat, supaya memudahkan peserta kajian untuk menulis ayat tunggal dengan perluasan predikat. Baiklah, kita lihat pada keberkesanan alat tindakan. Penggunaannya secara maksimum. Teknik saka digunakan pada langkah 2, pentaksiran dan pengayaan. Kita dapat lihat pada lampiran lembaran kerja. Pada langkah 2 menggunakan teknik saka, pada pentaksiran turut menggunakan teknik saka, dan pada langkah pengayaan turut menggunakan teknik saka. Keberkesanan alat tindakan juga mudah dihafal dan diaplikasikan kerana peserta kajian hanya perlu menghafal rumus saka yang merupakan akronim bagi siapa, aktiviti, kawasan dan alat. Baiklah, jelas dapat dilihat di sini bahawa lihat pada perbincangan dapatan kajian tersebut telah berjaya menjawab soalan kajian saya, seterusnya mencapai objektif kajian kerana teknik saka ini telah membantu meningkatkan amalan pengajaran guru serta dapat membantu murid menguasai kemahiran menulis ayat tunggal dengan proses predikat yang betul. Hal ini selaras dengan pendapat Abdullah Hassan dan Ainul Muhammad 2005 bahawa teknik pengajaran dan pembelajaran yang diperkenakan oleh guru melatih murid berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu mematangkan kemahiran murid yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, penguasaan terhadap kemahiran menulis penting untuk membolehkan murid ke tahap yang lebih tinggi dalam menghasilkan ayat majmuk, membentuk perenggan dan seterusnya dapat menghasilkan satu penulisan karangan yang berkualiti. Baiklah, bagi cadangan tindakan susulan, teknik ini akan digunakan pakai dalam kemahiran menulis ayat majmuk mula. Keadaan ini dapat merangsang murid kepada tahap yang lebih kompleks dan sukar. Cadangan yang seterusnya itu menambah bilangan peserta kajian. Hal ini untuk mendapatkan keputusan kajian yang memberikan hasil dapatan yang berbeza dan lebih memberansangkan, dan penggunaan instrumen kajian yang berbeza juga disarankan. Hal ini untuk memberikan kepelbagaian keputusan dapatan kajian yang seterusnya mempertingkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian yang dijalankan. Ini bukan rujukan yang telah saya rujuk. Sekian, terima kasih.